Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tauladan dari peristiwa yang berlaku, iaitulah peristiwa Nabi SAW berdakwah di luar Mekah dengan cara menyampaikan Islam keluar Mekah melalui pergi ke Taif, mendapat tentangan yang hebat di Taif, kemudian mengambil peluang daripada musim haji, bertemu dengan tokoh-tokoh Arab, pemimpin-pemimpin kabilah, mengajak mereka kepada Islam dan mengajak mereka berjuang mempertahankan Islam. Bukan lagi mengajak masuk Islam ditambah dengan perjuangan untuk mempertahankan Islam. Kita baca minggu lepas, ada pemimpin kabilah yang meminta jawatan sekiranya mendapat kemenangan. Mereka ditolak oleh Nabi SAW, dan ada pemimpin kabilah yang pada dasarnya menerima Islam, iaitulah Bani Syaiban, tetapi mereka hanya sanggup berlawan dua penjuru menghadapi kabilah Arab. Mereka tidak sanggup menghadapi Rom, menghadapi Parsi, kuasa besar dunia, kerana mereka merasakan tidak mempunyai kemampuan. Keimanan mereka belum lagi sampai ke peringkat memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa semua kuasa besar dunia adalah kecil berlaku. Jadi mereka ditangguh oleh Nabi SAW dengan tawaran, apabila kamu mendengar Islam sudah berjaya, sila kamu datang jumpa kami. Kemudian kita baca Nabi SAW menemui tokoh-tokoh yang datang dari Madinah, tokoh-tokoh yang datang daripada Yaman, menunjukkan bahawa mereka lebih mudah menerima Islam kerana mereka ini bercampur dengan golongan ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Kristian, yang sudah pun memberi maklumat awal tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Dalam masa yang sama, mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia, yang berbeza dengan perangai orang-orang jahiliah di masa itu. Sudah ada kalangan mereka yang tidak menyembah berhala, ada kalangan mereka yang tidak meminum arak, yang tidak berzina, akhlaknya mulia. Bila ditemui oleh Nabi SAW, mereka menerima Islam. Iktibar yang perlu kita ambil, bahawa dakwah tidak menyerah kalah. Walaupun matinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, walaupun matinya Abu Talib, tidak ada lagi pelindung di kalangan manusia. Dilihat pada zahirnya sebatang kara, tetapi dakwahnya makin ke depan, bukannya berundur. Walaupun terdapat tekanan yang makin bertambah terhadap Islam, tetapi dakwah dan perjuangannya terus marak. Bukan sahaja dari segi seruannya tidak dihentikan, tetapi berlaku peningkatan dari mengajak manusia kepada Islam kepada lebih dari itu, iaitu bersedia untuk berkorban apa sahaja bagi menyebar dan mempertahankan Islam, dan menyatakan mukaddimah ke arah menegakkan daulah Islamiyah, negara Islam. Tidak cukup orang Islam sekadar masuk Islam saja, sedangkan syariat Allah tidak dilaksanakan. Bagi melaksanakan syariat Allah, mesti ada kuasa pemerintahan, memerlukan adanya kerajaan, adanya negara, yang disebut dalam istilah terkini politik. Adanya politik, adanya siasat. Quran menyebut khilafah, kuasa pemerintahan.
Kepungan secara fitnah dan zalim yang dilakukan terhadap Islam tidak dapat menghalang cahayanya. Walaupun Nabi SAW telah ketiadaan penolong seperti Khadijah radhiyallahu anha, pelindung seperti Abu Talib. Khadijah ni ialah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang pertama beriman. Belum bakal beriman, dia dulu beriman. Yang pertama Islam ialah orang perempuan. Sebaik saja Nabi jadi Rasul, yang pertama beriman Khadijah. Lepas tu barulah Sayyidina Ali, Abu Bakar dan lain-lain. Ini Allah Ta'ala atur begitu. Abu Talib ni khilaf kalangan ulama, adakah dia masuk Islam ataupun tidak. Kebanyakan jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib tidak masuk Islam, mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan agama orang tua zaman dulu. Terdapat kalangan ahli sunnah yang mengatakan, di antara Syekh Muhammad Abu Zuhra mengatakan Abu Talib masuk Islam kerana dia mempertahankan Nabi SAW, itu sudah bermakna dia masuk Islam. Ini pendapat sebahagian ahli sunnah jamaah. Pendapat golongan Syiah mengatakan Abu Talib masuk Islam. Orang Syiah kata Abu Talib masuk Islam. Jumhur ahli sunnah mengatakan tak masuk Islam. Sebahagian ahli sunnah mengatakan dia masuk Islam. Terserah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia masuk Islam kerana dia melindungi Nabi SAW. Namun kepungan berlaku, kepungan itu dihadapi tanpa diendahkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhum yang setia. Walaupun Khadijah tidak ada, Abu Talib tidak ada, kedua-duanya pengaruhnya besar, disegani oleh penduduk Mekah. Bila duanya sudah wafat, sudah mati, menyebabkan tidak ada lagi orang yang disegan, maka Nabi SAW dan sahabatnya terdedah kepada tentangan. Islam tetap dinyatakan walaupun kuasa besar dunia seperti Parsi dan Rom mengelilingi semenanjung Arab. Orang-orang Islam yang bersedia untuk menegakkan Islam di peringkat itu, mereka berdiri tegak, yakni yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji-janji kemenangan darinya, tanpa bimbang kepada gangguan kuasa-kuasa besar atau kecil. Di mana mereka yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam, jumlah mereka sangat kecil. Mereka mendapat tentangan daripada penduduk Mekah, pembesar Mekah, orang kaya Mekah. Segelintir saja yang masuk Islam. Dalam masa yang sama, Islam yang hendak didakwah ke seluruh pelosok dunia, menghadapi Parsi, Rom, China, India, Mesir, seluruh dunia tidak Islam. Bagaimana nak sebarkan Islam ini? Tetapi mereka berada di Mekah, menerima surah-surah Makkiyah, surah-surah Makkiyah yang diwahyukan kepada Nabi SAW, menceritakan perjuangan Nabi-Nabi zaman dahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Sahibu Yasin, surah Yasin, termasuk surah Makkiyah, suratul Kahfi, menceritakan umat-umat zaman dahulu yang berjuang menegakkan Islam. Walaupun ada kalangan mereka yang mati, perjuangannya tak mati. Dia sambung dan berakhir Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka yang menerima wahyu ayat-ayat Makkiyah ini yakin bersama dengan Islam. Bukan sahaja percaya kepada Islam, percaya pada Allah, percaya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya pada janji-janjinya, janji dunia dan janji akhirat. Janji dunia, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan dunia, walaupun tak tahu bila. Allah Ta'ala tidak mungkin janji. Ini keyakinan mereka. Janji akhirat, kalau mati masuk syurga, mereka yakin. Dengan sebab itu, iman yang kuat ini menjadikan mereka tidak menyerah kalah. Mereka menganggap semua kuasa-kuasa besar adalah kecil di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musyrikin Mekah yang mengakui benar petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi bimbang untuk mendukungnya
lantaran ianya berlainan dengan realiti pada masa itu, menyebabkan Islam tidak diterima oleh kabilah-kabilah Arab. Satu lagi, oleh kerana Nabi menyebut dia Rasul pada seluruh manusia. Di Mekah sudah menghadapi tantangan. Di Mekah yang kecil sudah menghadapi tantangan. Belum lagi dibaca Parsi dan Rom, seluruh dunia. Macam mana nak dakwah? Di Mekah sudah mendapat tantangan. Dengan jumlah yang kecil ini, menyebabkan ada kalangan orang-orang Mekah sendiri yang melihat Nabi SAW adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, yang akhlaknya mulia, tetapi tak percaya Islam boleh mencapai kebenaran. Menyebabkan mereka tak masuk Islam atau teragak-agak. Oleh itu menjadi ancaman kepada Mekah dan segala kepentingan keselamatan dan kebendaan. Bahkan lebih mudah juga menjadi sasaran kepada kuasa besar di luar sebenarnya Arab. Kepada mereka yang bersikap begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, wa qalu inna nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awal amnu makkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 57. Artinya, dan mereka yang kafir berkata, kalau kami menyertaimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut petunjuk yang kamu bawa itu, nescaya dengan serta-merta kami ditangkap dan diusir dari negeri kami Mekah. Mengapa mereka tidak berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan mereka tinggal di Mekah sebagai tanah suci yang aman, dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari kami, akan tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan untuk mengetahuinya. Padahal Allah sudah menunjukkan perkara yang menakjubkan kepada mereka, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan puteranya Ismail di Mekah, negeri yang tidak ada hasil, yang tak ada air, yang tak ada tanaman, nak hidup pun susah. Bagaimana negeri yang macam ni menjadi tempat untuk dakwah ke seluruh pelosok dunia? Allah Ta'ala yang letak di situ. Mereka tak sedar Allah Ta'ala telah menunjukkan perkara yang menakjubkan. Bagaimana Mekah yang terpencil di tengah padang pasir didatangkan rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari seluruh pelosok dunia. Bukan saja air Zam-Zam yang tidak kering itu yang dilihat, tetapi berbagai buah-buahan datang di Mekah. Allah Ta'ala tafsirkan ayat ini dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, menjadi adat kepada kabilah Quraisy yang tinggal di Mekah untuk melakukan rihlata syita, perjalanan di musim sejuk, was-saif, dan perjalanan di musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Itu menjadi kelaziman. Mereka duduk di Mekah, sayang nak tinggal Mekah kerana berkat doa Nabi Ibrahim AS yang terbaca dalam Quran. Ibrahim itu Allah Ta'ala jadikan hati manusia cenderung pada Mekah. Ini doa Nabi Ibrahim. Mereka sayang nak tinggal, dan mereka pula berbangga dengan Ibrahim AS. Sama ada agama Samawi, agama Yahudi dan Kristian, ataupun agama musyrikin, semuanya menyanjung Nabi Ibrahim AS. Orang Yahudi panggil Ibrahim,
Orang Kristian Eropah panggil Abraham. Orang musyrikin Arab panggil Ibrahim juga. Orang Hindu sebut Brahma. Cuma Hindu lantik dia jadi Tuhan. Itu penyelewengan akidah, cerita lain. Tetapi menunjukkan bahawa semua mereka menyanjung Ibrahim alaihissalam. Sama ada Yahudi, Kristian ataupun musyrikin. Bahkan dalam Kaabah tu ada patung Nabi Ibrahim. Dalam Kaabah ada patung Ibrahim menyanjung. Mereka sayang nak tinggal Mekah. Kemudian lapar, makanan tak ada, menyebabkan mereka keluar cari makanan. Di musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Kerana Yaman negeri yang panas. Musim sejuk jadi sederhana. Musim panas mereka pergi ke Syam. Syam negeri sejuk, musim panas jadi cuacanya sederhana. Dalam peta dunia di masa itu, belum ada terusan Swiss, peta dunia di masa itu, Yaman ialah pelabuhan kepada negeri-negeri timur, China, India dan Parsi. Yaman pelabuhan. Syam pelabuhan kepada negeri barat, utara Afrika, Eropah dan Asia Tengah. Ini kedudukan dunia pada masa itu, belum ada terusan Swiss, di mana Allah Ta'ala telah menjadikan Mekah, dalam istilah ini disebut bandar metropolitan. Bandar metropolitan, bandar yang menghubungkan dengan semua dunia. Ini diatur oleh Allah SWT. Metropolitan, menghubungkan seluruh penduduk dunia. Mereka pergi ke Yaman, mengambil barang-barang Cina. Bukan hari ini ambil barang Cina, itu dah ada dah, ambil barang Cina. Mengambil barang-barang Parsi dan India. Mereka buat balik ke Mekah. Sebahagian ditinggalkan di Mekah, sebahagian dibawa ke Syam untuk tukarkan barang-barang barat, yang dibawa oleh orang-orang barat di pelabuhan Syam. Daripada Syam mereka buat balik pula barang. Sebahagian tinggal di Mekah, sebahagian dibawa ke Yaman. Maka Mekah menjadi bandar perniagaan, bandar perdagangan di masa itu. Dihidupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, tidakkah mereka sedar mengapa mereka takut nak masuk Islam? Setelah mereka melihat benarnya Nabi Muhammad SAW, amanahnya Muhammad, baiknya Muhammad, mereka mengaku. Bahkan mereka beri gelaran Al-Amin, yang paling amanah. Tapi takut nak masuk Islam, takut habis makanan di Mekah, kehidupannya akan diancam. Padahal Allah Ta'ala telah menolong mereka dengan rezeki yang datang melimpah ruah, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam numakkil lahum haraman aminan, adakah mereka tetap, kami yang meletakkan mereka di tanah haram yang aman ini, yujuba ilaihi samarat kulli syai', dibawa buah-buahan yang datang dari seluruh pelosok dunia. Haraman aminan, Mekah yang aman. Allah Ta'ala tunjukkan di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW berlakunya peristiwa Al-Fil, bila Abrahah, penglima tentera Parsi, datang untuk menyerang Mekah dengan tentera bergajah. Tentera Abrahah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya, dan ini kekuasaan Allah. Abu Talib yang memimpin di Mekah pada masa itu, datuk Nabi Abu Talib, toki dia, Bapak Timur kata toki, tu ayah, datuk dia, jadi pemimpin di Mekah masa itu. Masa itulah Abrahah nak serang dengan tentera bergajah. Sebelum Abrahah masuk ke Mekah, Abrahah telah merampas unta-unta penduduk Mekah yang berkeliaran di sekitar itu. Abu Talib jumpa dengan Abrahah, minta Abrahah ganti unta yang dirampas. Abrahah tercengang, padahal kami datang nak serang Kaabah, rumah suci yang mereka puja, minta ganti unta. Unta apa sangat? Apa sangat unta ni? Abu Talib, apa kata Abu Talib? Inna lil baiti rabban yahmih. Rumah Kaabah ada Tuhan yang menjaga dia. Ada Tuhan yang menjaga dia. Inna lil baiti rabban yahmih. Bagi rumah Kaabah ada Tuhan yang menjaga dia. Dan Allah Ta'ala tunjukkan haraman aminan, Mekah tanah haram yang aman. Yang aman, tentera Abrahah dibinasakan.
li'ilafi Quraisyin ilafihim rahlata syita'i was-saif, perjalanan musim sejuk musim panas, mencetuskan ekonomi. Falyabudu rabb hadzal bait, mereka hendaklah beribadat kepada Allah Tuhan yang satu yang punya Kaabah ini, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan. Ini ekonomi, kekuatan ekonomi. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari segi politik. Ini diwujudkan oleh Allah secara luar biasa. Mereka menyaksikan, namun bukan sebarang politik, mestilah politik yang membolehkan syariat untuk dilaksanakan. Bukan sekadar politik saja, jadi raja, jadi pemimpin. Politik yang memberi kuasa untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita baca kisah yang dulu ini yang perlu menjadi iktibar. Apabila pemimpin Mekah menemui Abu Talib, memberi tawaran untuk melantik Nabi menjadi raja, biar Muhammad jadi raja, ataupun Nabi menjadi ketua. Tak mau raja pun tak apa, jadi ketua. Nak memberi segala harta kekayaan beri pada Muhammad, biar kami cari harta lain. Semua tawaran ditolak oleh Nabi SAW. Nabi tolak dengan tegas. Padahal apa salahnya terima jadi dia raja dulu, lepas tu guna kuasa. Macam orang sekarang berfikir, kita menang dulu, menang dulu, kemudian biar menang dulu, ada hak kepala macam ni. Nabi menolak tawaran ini. Tawar jadi raja, Nabi tolak. Jadi ketua, jadi tolak. Nak beri kekayaan, Nabi tolak. Mesti jelas menyatakan kuasa yang membolehkan syariat Allah dilaksanakan. Akidah Islam mengatasi segala akidah yang lain. Ini asas yang sangat penting. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah akidah dan istiqamah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nak menegakkan syariat bukan mesti selalu, bukan mesti hari ini juga nak kerat tangan orang pencuri, bukan mesti. Ada proses-proses dia, tetapi agenda syariat tidak dibatalkan. Apa yang jadi masalah, terdapat kalangan kumpulan Islam hari ini yang sangat lemah semangatnya. Kita tak boleh sebut Islam ni, jangan sebut. Ni cerita pemimpin Quraisy zaman dahulu. Takut nak sebut Islam ni, jangan sebut. Nanti orang akan tentang kita semua, melupai akidah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting yang kita kena sedar. Maka Nabi menolak tawaran mendapat kuasa pemerintahan tanpa akidah dan tanpa melaksanakan syariat. Allah Ta'ala mendedahkan dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana mereka menerima Muhammad adalah benar, Muhammad adalah baik, mulia, amanah, tetapi ajaran yang dibawa ini luar biasa. Seluruh dunia akan menentang, orang tak terima. Ini menakutkan. Maka Allah menegaskan, inilah sebab mengapa mereka tak terima Islam, padahal Allah Ta'ala letakkan mereka di bumi Mekah, tanah haram yang aman, rezeki yang melimpah ruah, walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak faham. Mereka yang tidak menyedari bahawa seluruh pemerintahan di dalam dunia ini, walau bagaimana besar dan berkuasa sekalipun, tidak boleh berbuat apa-apa untuk menghalang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar. Mereka tidak layak untuk menjadi penolong bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Syaiban yang tidak menolak kebenaran Islam dan menghadapi Nabi SAW dengan sifat yang mulia dan akhlak yang baik, tetapi berjiwa kecil. Mereka tidak bersedia untuk mempertahankan Rasulullah SAW kiranya menghadapi ancaman dari Parsi, serta tidak bersedia untuk menentang Parsi kiranya Parsi menghalang cita-cita Islam. Rasulullah SAW menghargai sifat-sifat baik itu
dan menolak dengan baik apabila didapati adanya kelemahan dalam diri mereka. Malah diberi semangat dengan janji kemenangan Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harapan mudah-mudahan mereka membuat perhitungan untuk menerimanya di masa akan datang. Di sini dah Allah Taala menyebut dalam surah Makkiyah kisah Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa sampai ke puncak menentang Firaun, Allah Taala memerintah Nabi Musa berhijrah meninggalkan negeri Mesir. Lalu arahan diberi pada Bani Israel. Lalu mereka keluar waktu malam ketika Firaun dan pengikutnya tidur nyenyak. Mereka keluar meninggalkan negeri Mesir beramai-ramai, jumlahnya dalam ratusan ribu. Bila sampai di tepi Laut Merah, siang lagi, tak boleh nak pergi lagi, tak nak pergi, laut di hadapan. Tiba-tiba mereka melihat debu yang menjulang ke langit, menandakan betapa ramainya tentera Fir'aun yang memburu mereka dari belakang. Lalu mereka berkata, inna lamudrakun, inna lamudrakun, kita akan dapat ditawan sekali ini. Mengikut huraiannya, wahai Musa, kita duduk baik-baik di Mesir, walaupun dalam keadaan jadi kuli, jadi hamba, tapi tak dibunuh. Kamu pandai-pandai pergi ajak kita berhijrah, habislah kita kali ini. Illa lamudrakun, di mana kita nak pergi? Laut di hadapan kita, musuh di belakang. Di mana? Di sini Allah Ta'ala mengesahkan keyakinan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Nabi Musa berkata, inna ma'i rabbi sayahdin, inna ma'i rabbi sayahdin, bersama dengan aku Tuhan aku, Tuhan aku sayahdin, dia akan tunjukkan pada aku bagaimana nak memberi kemenangan kepada kita. Selepas itu berlakulah mukjizat. Mukjizat. Bila siapa kemuncak, tak boleh nak lari dah, musuh di belakang. Ambil adaannya mati. Di masa itu Allah Ta'ala menunjukkan cahaya Islam tak boleh dipadam. Allah Ta'ala memberi pertolongan yang luar biasa, yang luar biasa. Keyakinan ini dah juga kita akan baca bila Nabi nak berhijrah bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrikin yang menunjuk jalan pergi ke Madinah. Di masa itu pemimpin Mekah memberi tawaran ratus-ratus ekor unta. Barang siapa yang boleh menangkap Muhammad hidup ataupun mati, akan diberi hadiah ratus-ratus ekor unta. Apabila Suraqah bin Malik, seorang pahlawan musyrikin, mendapat maklumat daripada orang Badawi, ada 3 orang yang menuju ke Madinah, menunggang unta. Sudah tentu ini Muhammad dan Abu Bakar. Lalu dia berfikirlah peluang aku nak dapat unta, nak dapat ratus-ratus ekor unta. Lalu Suraqah berfikir nak keluar seorang diri, nak tangkap Nabi, nak keluar seorang diri. Kalau ajak ramai kena bagi pula unta ni sikit boleh kerja. Ini dalam kepala dia nak hadiah ni. Suraqah terus bersembunyi keluar dengan kuda dan senjata, memburu Nabi SAW, dan memang bertemu sungguh. Bila Abu Bakar tengok yang datang tu Suraqah bin Malik yang datang ni, pada adanya abilah, tapi Nabi dan Abu Bakar yakin akan ada pertolongan Allah. Suraqah terus menerkam dengan kudanya. Tiba-tiba kuda Suraqah dia pegang oleh bumi pegang, Suraqah jatuh daripada kuda dia. Jatuh, berguling. Nabi pergi, dan dia naik kuda balik, kejar balik, bumi pegang balik. Kemudian
Dia bangun balik 2-3 kali, akhirnya menyembah. Dia menyembah diri pada Nabi. Lalu Nabi kata, wahai Suraqah bin Malik, aku bebaskanmu. Aku janjikan kepadamu nak hadiahkan padamu gelang Raja Kisra, gelang emas kebesaran kerajaan Parsi. Aku akan hadiahkan kepadamu. Di sini keyakinan Nabi kita Muhammad SAW, Islam akan menang. Belum lagi sampai ke Madinah, negara tak ada lagi, tapi sudah percaya Parsi dan Rum akan jatuh. Nabi sudah menjanjikan hadiah pada Suraqah bin Malik gelang Raja Parsi. Ini keyakinan pada janji Allah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku dalam sejarahnya kerajaan Parsi tidak jatuh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak jatuh zaman Sayyidina Abu Bakar, jatuh zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentera Islam dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi, dan banyaklah harta rampasan yang diambil oleh tentera Islam. Di antaranya ialah gelang Raja Parsi. Sa'ad bin Waqqas hantar ke Madinah, Sayyidina Umar terus panggil Suraqah bin Malik yang sudah masuk Islam, dan menyerahkan gelang itu pada Suraqah bin Malik, menunaikan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemenangan itu zaman Nabi, tapi Nabi sudah yakin. Kita kalau boleh biar kita lah menang zaman kita lah, boleh balok ke kita, boleh apa, kita banyak. Ini tak, bukan mesti, tapi Islam akan menang. Ini yang kita kena baca dalam sirah Nabawiyah daripada peristiwa yang menarik ini. Wallahu a'lam.